Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita menyambung bacaan kita dalam kitab Al-Iksir, tempat yang kita berhenti sebelum ini, mana Ibn Qayyim rahmatullahi alaih menjelaskan kepada kita bahawa apakah maksud bila kita kata tauhid menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa. Allah Ta'ala janjikan siapa yang lakukan dosa walaupun sepenuh isi bumi, kalau dia mati datang menghadap Allah di akhirat nanti, tidak syirik kepada Allah, maka Allah akan bawa pengampunan sepenuh isi bumi kepadanya. Apa makna semua ini? Iaitulah orang yang betul-betul melaksanakan tauhid, yang mana tidak tergambar pada orang ini dia berterusan di atas dosa. Bahkan mestilah dia ini orang yang sentiasa ada penyesalan, ada rasa takut, rasa mengharap, rasa cinta kepada Allah yang tinggi, yang menyebabkan dia tidak akan ketegak, dia tidak akan degil meneruskan perlakuan dosa yang dia lakukan tersebut. Kemudian dia kata, kita ambil, kita patah balik ujung tu. Na'am man qalaha bilisanihi ghafilan an ma'naha. Kita sebut Nabi, masalahnya hadis Nabi kata, siapa yang kata subhanallah bihamdih 100 kali pada setiap hari, digugurkan daripadanya dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. Ini tentulah kata Ibn Qayyim bukan sekadar dengan ucapan lisan, tetapi kalau orang yang mengucap, yang sebut subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih dengan lisannya sahaja, ghafilan an ma'naha, tidak menghayati maknanya, mu'ridan an tadabburiha, tidak tadabbur pula. Bukan sahaja Al-Quran kita disuruh tadabbur, bahkan semua zikir-zikir yang kita baca, zikir lepas salat, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam minkas salamu ilaik wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dia semua disuruh tadabbur. Zikir kena tadabbur. Orang yang berpaling tidak tadabbur zikir-zikir, dia pun tak faham makna, macam burung kakak tua saja. Walam yuwati' qalbuhu lisanahu, dan hatinya pula tidak menyamai lisannya, hatinya duk merawang, duk merewang, fikir benda-benda lain. Wala arafa qadraha wa haqiqataha, dan dia tidak mengenal akan kedudukan isi makna kalimah ini. Dia tak faham pun macam mana kata subhanallah, maha suci Allah. Kemudian bila dia pergi kepada ilmu tauhid, dia takwilkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Adakah orang yang mengubah makna sifat Allah, istiwa diubah jadi istaula, yat jadi qudrah, ini macam Asy'ariyah apa semua, adakah dia faham subhanallah? Tentu dia tak faham. Dia tak faham subhanallah. Kan? Kerana kalau dia faham apa itu subhanallah, tidak tergambar padanya persamaan Tuhan dengan makhluk sama sekali, dan tidak ada isu untuk dia isbat sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa tashbih dan tanpa takyif. Tapi dia tak faham. Orang awam diajak akidah Asy'ariyah, disuapkan kepada mereka akidah Asy'ariyah misalnya, dia tak faham makna subhanallah, tak faham apa itu alhamdulillah, tak faham apa itu Allahu akbar. Rajian ma'adzalika thawabaha, tapi dalam masa yang sama dia mengharapkan pahala. Dia dengar Nabi kata ampun dosa, jadi dia pun sekarang hidup berzikir subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, hattat min khatayahu bihasabi ma fi qalbihi, maka Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosanya bersesuaian dengan kadar apa yang ada pada hatinya. Sekadar mana? Dalam hatinya lah, daripada sekadar penghayatannya. Kalau tak ada langsung, kalau zero langsung penghayatan makna zikir tersebut, maka zero lah. Dia mungkin zikir 100 kali, tapi daripada 100 itu, hak yang dia betul-betul tadabbur, yang dia betul-betul fokus, hanya 3 kali je. Lepas tu mulut jalan sendiri, automatic, autopilot kita kata. Hak lagi balance itu tidak ada lah, kan? Tidak ada lah. Hak lagi 77 itu kita kata tak apa nama, lagi 87 itu tak ada apalah. 97 lagi itu tidak ada, orang kata apa, tidak ada makna lah, tidak ada pahala lah. Kan, sebab 3 aja ada hati, itu konsepnya macam itu. Seterusnya kan, seterusnya sekadar mana yang dia hayati zikir tersebut, sekadar itulah Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosanya. Fa innal a'mala la tatafadalu bi suwariha wa adadiha, wa innama tatafadalu bi tafaduli ma fil qulub.
Kerana amalan itu tidak berperingkat, tidak berderajat, tidak berfadilat dari segi rupa dan bilangan. Kita tak boleh kata orang yang sedang berzikir dengan orang yang seorang isteri, seorang wanita lepas salat subuh, dia duduk di tikar sejadah dia berzikir, berzikir sampai terbit matahari macam Nabi sebut. Dengan seorang lagi, dia ada anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja, maka dia lepas solat tu zikir sekadar yang boleh saja, terus pergi masuk ke dapur, buat breakfast, sediakan baju anak, baju suami apa semua. So kita kata, mana yang afdal? Kita kata, kalau you tanya based on rupa bentuk ibadah, saya tak boleh bagi jawapan. Yang afdal apa dia? Yang mana paling ikhlas, yang paling mengharap ganjaran daripada Allah Ta'ala. Tak? Itu dari sudut tersebut. Dia kata, yang paling ikhlas, yang paling mengharap ganjaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita kata, payah kita nak bagi tahu mana ibadat. Itu kita kata, amalan-amalan yang sunat, dia sama. Kecuali kalau bertembung antara fardu dengan antara fardu dengan sunat lah. Jelaslah fardu itu lebih afdal dari segi zatnya, kan? Tapi dari segi pahala mana lebih banyak? Kita kata orang yang lepas solat tadi dia hanya zikir lepas solat sikit, lepas tu dia ada urusan dia, bangkit daripada tikar sejadah dia, dengan orang yang seorang lagi pula dia duduk di tikar sejadah sampai terbit matahari. So kalau you nak tanya dari segi amalan tu sendiri, ialah kita boleh habaq lah, dia ni amal yang ni lebih banyak, yang Nabi beritahu ganjaran pahala yang duduk lepas subuh sampai terbit matahari ni sekian. Tapi kalau you nak tanya orang yang buat ibadat tadi, derajat mereka dua orang ni, iman siapa yang lebih banyak, kita kata yang tu payah saya nak habaq lah. Boleh jadi orang yang lepas semayang dia sekadar astaghfirullah, Allahumma antas salam minkas salam tabarak tazajjal ikram, terus dia bangkit. Tapi dia sebut kalimah itu dengan penghayatan, dengan tadabbur, dengan memahami, maka Allah bagi dia ganjaran pahala berganda-ganda melebihi daripada seorang lagi yang duduk atas tikar semayang sampai masuk waktu duha, tapi dia hanya macam kakak tua, duduk subhanallah, mesej masuk dia tak tengok, sekejap lagi ada orang kereta lalu dia jengai tengok kat luar, kan? Kata-kata yang tu tentulah orang yang zikir sedikit tapi tadabbur lebih banyak. Macam kita kata baca Quran, baca Al-Quran, kan? Orang ni 3 hari khatam, yang seorang lagi 30 hari baru nak khatam. Tapi dia baca dengan tadabbur, baca 10 ayat tengok tafsir, baca 10 tengok tafsir. Mana lagi afdal? Kita kata hak kawan yang tadi lah afdal. Kawan hak yang khatam 30 hari, dari segi ganjaran dengan tadabbur, dengan menghayati, dengan memahami, dengan tajwidnya betul, maka itu lebih tinggi derajatnya daripada kawan tadi yang khatam 3 hari sekali atau 7 hari sekali. Tapi dia hanya baca laju-laju saja. Baca laju tak ada masalah. Dia baca dengan tidak tadabbur, tak faham bahasa Arab, dia pun tak faham bahasa Arab apa, dia waqaf, ibtidak dia pun ikut dan dia, sebab dia tak faham, kan? Orang yang faham bahasa Arab dia waqaf tidak dia betul lah, kan? Ini yang tak faham bahasa Arab ni waqaf tidak ikut nafas, kan? Jadi dia kata itulah pahalanya, derajatnya sisi Allah Ta'ala tidak sama dengan orang yang khatam Quran 30 hari sekali tadi, yang dengan tadabbur. Tapi kalau you tanya, dia ni khatam 30 hari sekali dengan tadabbur, dengan tajwid, dan seorang lagi khatam 3 hari sekali, dia baca hadar, tajwidnya betul, sebab lisan dia memang dah biasa, dah mahir dengan Quran, dan dia pula seorang yang arif dengan ilmu tafsir, bahasa Arab, so dia dah faham Al-Quran. So, kita kata tentulah orang ni lebih afdal, kerana dia menghimpunkan antara banyaknya bilangan ibadah dan penghayatan, kan? Ada orang tanya, kita yang khatam Quran 30 hari sekali dengan tadabbur, dengan tafsir, dengan Imam Syafi'i yang khatam, kita ambil contoh di bulan Ramadan, orang yang khatam Quran di bulan Ramadan sekali khatam dengan tadabbur, dengan penghayatan,
dengan baca tafsirnya. Dengan Imam Syafi'i yang khatam sehari 2 kali. Siapa yang afdal? Itulah kata-kata Imam Syafi'i. Pasal apa Imam Syafi'i? Pasal Imam Syafi'i walaupun dia baca hadar, dia baca laju, dia boleh khatam 2 kali sehari, tapi dia tadabbur juga. So dia terhimpun pada ibadatnya bilangan yang banyak dan kualiti. Kualiti dan kuantiti berhimpun. Tetapi bila datang masalah kualitinya sedikit tapi kuantitinya banyak, dengan kuantitinya sedikit tapi kualitinya tinggi, kita kata yang tinggi kualitinya lebih utama. Tetapi yang afdal, yang paling afdal lebih daripada itu ialah bersamaan kualiti dan kuantiti. Banyak kualitinya, tinggi kualitinya dan banyak kuantitinya. Kita sambung baca. Wa innama tatafadalu bitafaduli ma fil qulubi fatakunu suratul amalaini wahidatan wa bainahuma fit tafaduli kama baina as-sama'i wal ardi wa rajulani yakunu maqamahuma fi as-saffi wahidan wa baina salatayhima kama baina as-sama'i wal ardi. Ada nak yang kata kan, yang apa nama, boleh jadi 2 orang solat di sebelah menyebelah dalam satu saf, tapi antara solat 2 orang ini jauh beza darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Surah, bentuk, rupa, amalan sama, tapi disebabkan apa yang berlaku dalam hatinya daripada ikhlas, khauf, raja, khasyah, inabah, taubah, mahabbah kepada Allah Ta'ala, lebih daripada yang surah lagi. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب بطاقات انفردت بطاقة بالثقل والرزانة. Dia kata, ambil contoh lagi hadis bitaqah. Seorang lelaki, Tuhan bentangkan kepada dia sijil amalan dia. Setiap satu sijil amalan itu panjangnya sejauh mata memandang. Penuh dengan majoriti catatan dan rekod dalam sijil itu dosa penuh lah. Merah. Ada hak betul 1-2 saja. Okay. Kemudian dikeluarkan bagi dia satu kad kecil. Yang terkandung dalamnya la ilaha illallah, yakni kad identiti, IC dia sebagai Muslim di sisi Allah. Maka ditimbang kadnya itu, yang kecil itu lebih berat daripada amalan dosanya, maka dia masuk syurga. Ibn Qayyim kata semua orang mukmin ada kad tu, tapi ramai orang mukmin yang lain pula kadnya tak dapat menyelamatkannya. Dia kena masuk neraka dulu, dia azab. Kenapa? Kerana si fulan ini kadnya yang kecil tadi ada amalan hati yang memberatkannya yang tidak ada pada orang lain. Ada. Setiap kita ini, semua orang di mahsyar nanti, orang mukmin yang akan dihisap, dia ada kad yang sama dengan lelaki ini. Tapi kenapa dia seorang di antara ramai-ramai, hanya orang tertentu sahaja yang kad pengenalannya la ilaha illallah itu boleh menjadi lebih berat daripada catatan amalannya yang lain. Bukan semua orang. Ada orang ada kad yang sama, bila ditimbang amalan dosanya lebih berat, maka dia diazab. Kenapa? Allahumma ighfir. Kenapa berlaku begitu? Tafadul a'mal al-qulub, amalan hati berbeza-beza. وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك وذكر من هو معرض عنك غافل ساهٍ مشغول بغيرك قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك. هل يكون ذكرهما لك واحدا أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة أو عبداك أو زوجتاك عندك سواء. Maka bagi contoh, kalau nak faham lagi masalahnya, aku bagi contoh mudah dia kata. Tengok orang yang 2 orang. Satu orang ni sangat mencintai kamu, penuh kecintaan dalam hatinya kepada kamu. Dengan seorang lagi tak suka kamu, atau tak berapa kenal kamu, tak berapa nak suka sangat kepada kamu. Ketika nama kamu disebut, ataupun ketika dia ingat kepada kamu, kedua-duanya beza ke tak beza? Tentulah berbeza. Seorang yang mengasihi kamu, mencintai kamu,
Bila orang cerita tentang kamu kepadanya, atau ketika dia menyebut tentang kamu, atau ketika dia bercerita tentang kamu, itu dah lain. Perasaan hatinya, cara dia cerita, kalimah-kalimah yang keluar. Dengan orang yang seorang lagi tak apa kenal kamu, tak apa suka kamu pun sebenarnya, tapi disuruh baca satu teks puji-pujian kepada kamu, tentulah beza. Dia hanya baca, kan? Adakah dua orang anak kamu sama? Anak yang seorang yang kamu lebih sayang dengan yang seorang lagi? Isteri kamu, hamba kamu, dua orang hamba kamu, pekerja-pekerja di syarikat misalnya, adakah sama? Jadi tidak sama tak? Isteri pun tak sama, kan? Dari segi cinta hati tak boleh nak buat apa. Of course, ada syarak wajibkan ialah adil dari segi zahir, fizikal. Nabi sendiri cinta Khadijah lebih daripada yang lain, kan? وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية وحملته في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدري وهو يعالج سكرات الموت، فهذا أمر آخر وإيمان آخر، ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. Sama juga cerita orang yang bunuh 100 orang tersebut, yang semua kita dah biasa dengar, yang bunuh 100 orang. Bagaimana akhirnya dia mati dekat kampung orang yang salih. Bagaimana keadaannya yang dah hampir nak mati tidak menghalang dia untuk meneruskan perjalanan menuju ke kampung yang salihah, penduduk kampung yang beramal salih, untuk dia pergi nak bertaubat, duduk bersama dengan mereka. Tak sempat nak sampai, nak masuk tak sempat, tak lepas sempadan kampung, dia telah wafat. Bagaimana Allah Ta'ala hapuskan semua dosa-dosanya yang terdahulu kerana apa yang terkandung dalam hatinya daripada penyesalan, daripada taubat, daripada kecintaan, kesungguhan untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya walaupun dia dah bunuh 100 orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها لتلف حملها له فيها وهو ملآن، حتى أمكنه الرقي في البئر ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه وطرده، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها، فهكذا حال الأعمال والعمال عند الله. Demikian juga cerita wanita pelacur yang bagi minum anjing. Dia tengok anjing kedahagaan nak mati, dia sanggup turun ke dalam perigi dalam keadaan tidak ada alat, tak ada pembantu, membahayakan dirinya hanya untuk mencedok air untuk bagi anjing ini minum. Maka bila dia naik daripada perigi tadi, dia bagi minum, dia tunduk, dia duduk, dia tak bagi suar macam tu saja, jamu, tak ada siapa tengok. Anjing binatang gigit, dia buat tu pasal apa? Pasal apa dia bagi minum anjing? Kerana semata-mata dia ingat kata anjing ni makhluk Allah. Mata-mata anjing bukan nak cakap terima kasih dekat dia. Boleh jadi anjing tu gigit balik tangan dia kalau dia suruh ayak tadi. Anjing lepas-lepas dahaga dia belah itu, kan? Bukan anjing tu nak ingat jasa dia apa dari segi asalnya lah. Bukan ada siapa tengok nak puji dia, tak ada siapa pun tahu. Yang orang kenal dia ni adalah pelacur, dia ni sekian-sekian. Tapi ketika itu dia buat itu memang semata-mata kerana Allah, kerana dia takut kepada Allah, kerana dia tahu bahawa ini adalah makhluk Allah dan Allah telah wajibkan, fardukan ke atas dia untuk membantu setiap nyawa. Tidak boleh dibiarkan, kerana ini adalah nyawa yang terpelihara. Kerana anjing ni bukan anjing yang dibenarkan untuk kita bunuh, bukan anjing gila, bukan anjing hitam. Jadi dia buat itu kerana Allah. So amal ibadatnya ketika itu membakar dosa-dosanya yang dia itu hidupnya sebagai pelacur, berjaya.
Walaupun dia buat tu sekali tu saja, tapi kerana apa yang ada dalam hatinya ketika dia buat ibadat tersebut. Allahu Akbar. Daripada khauf, raja, mahabbah lillah, ikhlas kepada Allah Ta'ala, tauhid. Tauhid. Demikianlah keadaan amalan dan orang yang beramal di sisi Allah seluruhnya. والعامل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا والله المستعان. Dia kata faktor dan orang yang bekerja dalam keadaan lalai, leka daripada campuran kimia ini. Ini datang nama kitab kita ni. Kita dia buat kalau biru tu, nasihat ni datang nama kitab ni, dia buat nama Al-Iksir tu. Orang yang talkhis kitab Madarijus Salikin, iksir ni maknanya ramuan lah, the special ingredient yang dimasukkan. Al-Iksir Al-Kimiawi, kata Ibn Taymiyah, kata Ibn Qayyim, ramuan kimia ataupun alat kimia yang terleka ini, yang mana jikalau kita titikkan setitik sahaja di dalam satu lautan daripada bahan kimia yang lain, daripada tembaga, dia akan mengubah tembaga tadi menjadi emas. Itu tauhid, ikhlas, khauf, raja. Walaupun dia remeh sedikit, tetapi kalau kita titikkan ia ke dalam amalan kita, dia boleh mengubah amalan kita yang asalnya hanyalah derajatnya seperti tembaga atau suasa menjadi tembaga ataupun perak menjadi emas. Allahu Akbar kabira, wallahul musta'an. Dan kepada Allah tempat kita memohon pertolongan. Qultu lakum ma sami'tum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.